Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Rakan-rakan seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita ke udara pada jam 9 malam. Dan saya ambil slot 9 malam lah. Dan supaya tidak bertembung lah dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain. Biasalah tuan-tuan, semakin hari semakin baik sebenarnya. Uncle Ben, Eko San, Ali Tarmizi, Darina, apa khabar? Encik Raja join, thank you. Raja Usuk, Waalaikumsalam. And Alhamdulillah lah dapat kita bersama lagi ni. Dan seronok dapat bertemu dengan sahabat-sahabat ni. Dan saya tak anggap tuan dan puan ni kawan. Saya anggap tuan dan puan ni sahabat. Kalau kawan ni susah sikit, kalau sahabat ni lain sikit. Dalam politik ni kita kena cari banyak sahabat. Uzaifah Ibnu Yaman, terima kasih. Haidil Mak Syarif, ada kat sana, korang kat sini ada kat sana. Saya live di dua media sosial. Dia tak boleh nak sebut. Kalau sebut nanti dia akan boleh block kita punya live. Dia sensitif. Pasal dua pihak ni dia kompetitor, dia pesaing, tapi kita jadikan persaingan mereka ni sebagai pelengkap perjuangan kita. Kak Nurila Mutadib, Abu Hassan Mak Tuha, Raja Waliuddin, Raja Mustafa, Jafri Kodiang, apa khabar? Banyak dah beralih ke satu lagi. Persaingan antara dua media ni kita jadikan dia pelengkap kepada perjuangan kita. Perjuangan kita mudah saja, menyokong kerajaan perpaduan dan menghalang, menentang usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Seperti mana live saya yang semalam saya ceritakan kenapa kita kena pertahankan kerajaan ni. Mak Saleh bin Jamal, Waalaikumsalam. Kenapa user 5659683453 652. Terima kasih kan. Apa yang temu? Waalaikumsalam. Mengapa kan? Dia cerita semalam dah. Sebab kita dah menggunakan resepi Tan Sri Mahdi Yassin. 17 bulan plus 13 bulan. Kita juga dah gunakan resepi Mahayadi Yassin, yang mana acuan yang menjadikan DAP itu ada resis dan Chauvinis ketika mereka bersama dulu. Faizal, Waalaikumsalam. Kami Syah Dahlan, Alhamdulillah sihat. Jakar Sungit, Waalaikumsalam. Badri Syam, Waalaikumsalam. YB Hakimi, Barisan Nasional. GDT juara Piala Sumbasih 2023. Tahniah. Alhamdulillah, teruskan perjuangan GDT ya. Okey, Hamdan Nordin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perkongsian, bantu saya. Kita dah banyak mencetak kejayaan bersama sebenarnya. Contohnya tentang Perhimpunan Agung UMNO 2022. Yang mana kita berjaya mencetak satu kejayaan yang cukup baik, bagi saya tersangat baik, yang mana sebenarnya membawa manfaat kepada kerajaan perpaduan, meyakinkan pihak asing tentang kestabilan kerajaan, menambah keyakinan yang lebih tinggi kepada pelabur-pelabur asing untuk melabur dalam negeri kita, supaya kesihatan ekonomi itu kembali pulih seperti sedia kala, kesihatan mata wang negara kembali pulih, dan tentulah membawa manfaat dan berkat kehidupan yang baik kepada rakyat. Hamdan Nordin, thank you. Itu sebenarnya tuan-tuan. Kita sekarang ni dalam politik ni, kita nak politik akal sihat ke arah kejernihan politik. Bukan politik akar jahat ke arah kekeruhan dalam politik. Jadi kita kena buang yang keruh, ambil yang jernih. Mengapa kita perlu sokong kerajaan ni? Kita dah tahu sebab demokrasi di peti undi gagal untuk membentuk kerajaan. Maknanya kita rakyat gagal untuk memilih kerajaan.
bermakna berlaku perpecahan yang amat teruk di bawah ni sebenarnya. Kan? Malahnya perpecahan yang teruk. Sebahagian undi PH, sebahagian undi PN, sebahagian undi BN, sehingga menyebabkan tak ada yang menang. Bermakna keretakan perpaduan yang dahsyat di bawah ni. Jadi kita nak menyatukan semula perpaduan ni, kita mesti menggunakan resepi yang terbukti berjaya. Contohnya apa yang berlaku hari ini, atas kebijaksanaan tuanku, yang bagi saya tuanku seorang yang mahir dalam selok belok politik, yang mana pada pandangan saya tuanku mengembalikan resepi Tun Razak dalam mengembalikan perpaduan dengan pembentukan kerajaan perpaduan. Resepi itu yang terbaik. Dulu berlaku tragedi 13 Mei. Keretakan perpaduan yang sangat teruk dan dahsyat. Betul? Jadi Tun Razak dia gunakan resepi kerajaan perpaduan. Dia menarik masuk parti-parti yang menentang perikatan menjadi kerajaan bersama. Malah digagaskan sebuah gabungan politik yang baru yang diberi nama Barisan Nasional pada waktu itu. Dari tahun 1970 sampailah 11 Mei atau 10 Mei 2018 kerajaan itu bertahan, bawa manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Tapi kita sudah maklumlah, kita ni manusia biasa yang berpisah tiada dengan dosa. Tentulah apa tu kerajaan yang kita bina yang boleh bertahan berdekad lama ni jatuh juga akhirnya kerana perebutan kuasa antara Mahathir dan Mahathir Yassin. Tak apalah. Jadi selepas dia kejatuhan kerajaan perpaduan gagasan Tun Razak ni, wujud kerajaan mandat rakyat yang namanya Pakatan Harapan. Tetapi acuan kerajaan Pakatan Harapan ni, acuan yang menjadikan DAP pada waktu itu terlampau resis, chauvinis dan cuba untuk membuat satu perubahan. Orang mengislahkan negara hingga melibatkan dasar-dasar utama negara. Jadi salahnya bukan DAP. Salahnya Bersatu. Sebab acuan Bersatu menjadikan DAP sedemikian rupa. Jadi kerajaan tu pun jatuh. Bila jatuh kerajaan tu, kita guna pula resepi Tan Sri Mahathir Yassin. Resepi ni sebut scheme of thing, ataupun Sheraton move, ataupun kalau orang partai permit kata kerajaan tebuk atak, tangkap kata dan tawarkan mereka kedudukan dalam kerajaan yang terbina. Yang menentang ditekan menggunakan kuasa kerajaan, melawan tidak mau akur, didakwa di mahkamah dengan berbagai-bagai pertuduhan. Ni dia resepi itu bertahan 17 bulan. Tak lama, 17 bulan saja. Maka kerajaan Sheraton move tumbang. Kita bentuk pula kerajaan yang baru menggunakan formula yang sama juga, menggunakan resepi yang sama juga. Resepi Sheraton move, angkat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, pun tidak mengembalikan perpaduan, tidak memulihkan kesihatan ekonomi, mata wang dan kehidupan rakyat bertambah buruk. Sebenarnya hutang bertambah-tambah, hutang kerajaan bertambah, hutang rakyat bertambah, korek sana korek sini untuk meneruskan kehidupan. Itu yang berlaku ketika Mahathir dan Ismail sebagai Perdana Menteri. Jadi atas tuntutan keras UMNO yang mahukan pilihan raya diadakan secepat mungkin dengan harapan yang besar akan mengembalikan kerajaan mandat rakyat. Tapi sayangnya perpecahan yang berlaku di kalangan rakyat menyebabkan tak ada mana gabungan yang layak menjadi kerajaan. Jadi pada waktu itu kita tengok berlakulah perlombaan ketua-ketua partai untuk menjadi Perdana Menteri.
perlombaan antara Anwar dan Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Kedua-duanya gagal. Anwar juga gagal untuk membentuk kerajaan. Muhyiddin juga pada waktu tu gagal membentuk kerajaan. Apatah kita ni jauh ketinggalan 30 kursi saja. Jadi pada waktu itulah kita melihat kebijaksanaan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong didokong padu Majlis Raja-Raja Melayu, malah diadakan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi akhirnya kalau ikut pandangan saya, formula atau resepi Tun Razak dikembalikan, yang mana pembentukan kerajaan perpaduan. Barisan Nasional menyokong, GPS menyokong, partai-partai dalam PH menyokong, Warisan menyokong. Yang tidak menyokong cuma Partai Bunga dan Partai Permit, itu dia tak menyokong. Yang lain semua sokong. Bermakna hari ini kita menyokong perpaduan. Mereka pula menolak untuk menyokong perpaduan dan meneruskan acuan politik perpecahan. Apa yang dibuat Perikatan Nasional sebenarnya acuan politik perpecahan. Orang putih kata divide, rule and conquer. Pecah, perintah dan takluk sebenarnya, tuan-tuan. Makna dia mewujudkan kesenjangan antara kaum. Jadi Melayu, Cina, India, asli, Sabah, Sarawak. Itu acuan Perikatan Nasional. Dan acuan itu sebenarnya tidak akan menguntungkan negara dan rakyat. Berbeza dengan acuan Seri Paduka yang menyatukan orang Melayu, Cina, India asli, anak Sabah, anak Sarawak, dan sebuah gagasan perpaduan, gagasan penyatuan. Dan formula terbukti berjaya. Dan tempoh beberapa bulan saja kita melihat sendiri pemulihan ekonomi itu begitu baik. Mata wang kita melonjak antara yang tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Malah pasar saham kita buka untung, tutup untung. Kalau dulu buka dah rugi, tutup lagi rugi. Nampak? Maknanya hari ini formula kerajaan perpaduan ini benar-benar bukan hanya meyakinkan kita rakyat Malaysia, tapi mewujudkan keyakinan kepada masyarakat dunia. Kita Malaysia berada di bumi. Kita bukan berada di bulan. Kita bukan berada di Pluto. Kita berada di bumi. Tapi kalau ikut fahaman ahli Partai Permit, mereka mengatakan bahawa Malaysia ni berada di bulan. Pemikiran mereka tu bulan. Saya tak mau sebut. Pas. Saya sebut. Ada short sikit. Saya sebut Partai Permit. Pas dan permit kan sama. Betul? Itu cerita dia sedikit sebanyak. Maknanya hari ini kalau kita ni duduk di muka bumi Allah ni, kita kena bersahabat dengan negara-negara asing. Kita kena meyakinkan negara-negara asing, meyakin pelabur-pelabur asing untuk bersama dengan kita. Barulah kita boleh jadi negara wawasan. Negara yang ada potensi. Tentu kita boleh membina masa depan yang baik untuk generasi muda. Generasi lama tak apalah, mereka dah lalui segala dah. Generasi yang akan datang ni kita kena jaga. Nak jaga mereka macam mana? Mudah saja. Yang pertama, beri pendidikan yang baik. Yang kedua, wujudkan peluang pekerjaan kepada mereka, supaya mereka dapat pendapatan bulanan yang stabil, mampu beli rumah, beli kereta, berumah tangga, dan membina kehidupan sebelum sampai masa untuk kita meninggal dunia. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Itu yang kita nak. Sebab tu hari ini kita kena menyokong padu kerajaan perpaduan, dan kita kena berhenti politik. Contohnya apa yang kita buat di Pertuan Agong UMNO? Kita menghentikan politik. Tapi pihak tertentu mengatakan bahawa kita membunuh demokrasi.
Orang-orang partai permit, partai bunga mengatakan kita membunuh demokrasi. Demokrasi mana yang kita bunuh? Kita mempertahankan jawatan presiden dan deputi presiden supaya tidak dipertandingkan, supaya kerajaan ini tidak terganggu. Kita tidak mau mengganggu proses pemulihan yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini. Sebab kita tahu pihak lawan mencari jalan melalui boneka-boneka mereka. Contohnya KJ dan beberapa orang lagi. Ini kita anggap sebagai boneka. Boneka yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan melalui pemilihan parti. Jadi kita fikir hari ini, mana lebih besar lagi? Mempertahankan kerajaan perpaduan atau kita nak meletakkan kononnya demokrasi itu dalam UMNO? Sedangkan kita tengok sendiri, jawatan Presiden PAS tidak pernah dicabar. Jawatan Presiden Bersatu tidak pernah dicabar. Kalau ada orang cabar, dipecatnya orang tu. Contohnya Muklis Mahathir, mangsa pemecatan Bersatu kerana mencabar kedudukan Presiden. Syed Saddiq dipecat dari Bersatu kerana enggan bersetuju dengan formula scheme of things Sheraton Move. Itu jelas. Okay. Jadi dalam keadaan hari ini ni, kenapa pihak perikatan ni masih lagi nak memainkan acuan politik yang jelas, orang kata anti perpaduan. Itu cerita ni. Jadi sekarang ni kita buat macam ni, perwakilan buat macam ni kerana kita fikirkan tentang rakyat. Kita nak rakyat tu terbaiklah. Tengok esok saya sekolah panggil dah. Cik Ismi bawa kad pengenalan, datang ke sekolah, ambil 100.5 untuk anak lelaki Cik Ismi. Lepas tu sekolah anak perempuan saya buat telefon saya, Cik Ismi, nanti tarikh kami akan bagi, tolong datang bawa IC, dapatkan RM150 untuk anak perempuan Cik Ismi. Kita rasa bagaimana? Kita rasa bahagia, tuan-tuan. Makna dari segi penyediaan pakaian untuk anak lelaki saya, anak perempuan saya, untuk sesi persekolahan yang seterusnya dah ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Dan ini yang kita nak. Itu yang dimaksudnya mengurangkan bebanan kehidupan rakyat. Dan soal RM 150 seorang ni, tak mengira warna kulit, fahaman agama maupun jumlah pendapatan. Maknanya golongan yang kaya, anak mereka juga dapat 150. Golongan pertengahan yang disebut M40 juga dapat 150. Golongan yang kita sebut sebagai B40 juga mendapat 150. Dan saya rasa terharulah. Saya M40 dapat 150 seorang. Makna 3 anak, berapa tuan? 450 ringgit. Jadilah mana kerajaan membantu keluarga saya untuk membeli pakaian sekolah anak saya, beg sekolah anak saya, buku dan pensel anak saya. Terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Kenapa kita boleh dapat RM150? Kerana perpaduan. Dan RM150 merupakan ulangan kepada kejayaan dasar transformasi dulu. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam penjara, kita kena berterima kasih kepada beliau kerana beliau, kita dapat RM150 anak kita ni seorang. Sebab mereka meneruskan dasar yang dicetuskan beliau ketika beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-6. Itulah resepi yang baik. Kita ingat balik, zaman beliau cetuskan BRIM. Mahathir kata BRIM is bad policy. BRIM is bad policy. Ini Mahathir kata. Melalui Daim Danuddin dalam satu sesi wawancara, bila ditanya soal BRIM automatik, Daim kata, bukan saya kata, dia kata. Bukan saya kata, Daim kata. Mahathir kata kepada dia, BRIM is bad policy.
Maknanya polisi yang teruk ataupun dasar yang teruk. Ini pandangan Mahathir dan Daim pada waktu itu. Tetapi ketika Mahathir menjadi PM yang ke-7, Mahathir meneruskan BRIM. Dia tukar nama saja, Bantuan Basah. Sama juga Mahathir yang dulu pun sama macam Mahathir beranggapan bahawa BRIM is bad policy, juga meneruskan BRIM, tukar nama jadi Bantuan Prihatin Malaysia. Mai kat Ismail Sabri juga meneruskan BRIM melalui BKW, BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Mai kat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pun meneruskan BRIM. Tukar nama lah, Bantuan Rahmah Malaysia. Nampak? Nampak tak? Itu disebut dasar yang baik. Dasar yang tak akan dimakan zaman. Dasar tu dasar yang selama-lamanya akan hidup. Maknanya seseorang pemimpin yang berjaya mengembalikan negara kepada empunyanya, itu rakyatlah Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang senang ke dia nak buat macam tu? Sangat difficult, sangat susah. Sebab apa? Dasar Mahathir, dasar KKN, korupsi, kronism and nepotism. Daripada dasar tu, dasar KKN ni nak diubah berdasar ekonomi, dasar kepada rakyat ni bukanlah perkara yang mudah. Ramai pemimpin besar negara terkorban di tangan Mahathir hanya kerana berusaha untuk mengembalikan negara ni kepada empunyanya, itu rakyat. Tengku Razali terkorban tangan Mahathir. Musa Hitam terkorban tangan Mahathir. Tunku Berrahman terkorban tangan Mahathir. Tun Hussein terkorban tangan Mahathir. Malah Datuk Seri Najib Tun Razak pun terkorban tangan Mahathir. Tak dilupakan Perdana Menteri kita juga terkorban di tangan Mahathir, merengkok puluhan tahun di penjara kerana nak mengubah, nak menghapuskan KKN, korupsi, kronism, nepotism atau sebut amalan rasuah, amalan pemberian tenda terus kepada sahabat baik, dan amalan pemberian tenda terus kepada ahli keluarga. Itu masuk KKN. Anwar dipenjara kerana KKM. Tengku Razali jatuhkan kerana KKM. Tok Najib dijatuhkan kerana KKM. Dan sekarang ni mereka nak menjatuhkan Anwar Ibrahim sebab KKN. Nampak tak? Nampak? Jelas tak? Clear tak? Clear. Itu cerita, tuan-tuan. Jadi dalam keadaan hari ini, tuan-tuan, mak iya ni pandangan aku terhadap partai UMNO sekarang gelap gelita. Tak apa. Apa pandangan orang partai Permit dan Bunga kepada UMNO, gelap atau cerah, kita tak ambil pusing hal tu. Sebab saya mempunyai satu kepercayaan yang tinggi. Masa akan menjelaskan segala-galanya. Dan hari ini bila Perikatan Nasional tak berkuasa, bermakna mereka tak boleh lagi nak mengemudi media-media konvensional atau media-media mutakhir. Mana kita nak media-media konvensional dan mutakhir hari ini menceritakan tentang fakta-fakta tentang ekonomi, tentang mata wang, tentang pelaburan. Dan kita nak kerajaan perpaduan memperbanyakkan lagi bantuan-bantuan untuk meringankan beban rakyat. Itu clear, tuan-tuan. Sebab apa? Saya yakin kerajaan ini boleh bantu rakyat. Yang pertama, bila kerajaan menghentikan projek Great Nego, bermakna kerajaan boleh menjimatkan puluhan bilion setahun. Puluhan bilion ringgit setahun ni boleh disalurkan terus kepada rakyat melalui berbagai-bagai peruntukan bantuan meringankan beban rakyat. Makna itu satu kebijakan yang hebat yang tunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin perkara ni pihak Perikatan Nasional tidak berapa selesa. Betul? Sebab mereka ni pakar direct nego 92.5 bilion direct nego. Wow, hampir mencecah 100 million. Bukan 100 million, 100 billion projek pemberian terus. Okey, clear? Di jimatan tu boleh bagi kepada rakyat.
Dan dalam proses mengislahkan perkara ni tentulah akan berlaku kekalutan atau kelambatan. Sebab biasalah Perikatan Nasional dia akan tentang kita habis-habisan. Mereka nak projek-projek dan nego teruskan. Sebab kita tahu partai mereka partai yang kaya. Partai yang boleh dianggap mempunyai sumber kewangan yang terpadu di pilihan raya ke-15 dan juga pada waktu ini, saudara. Mereka tak suka. Di lidah mereka, kononnya mereka adalah kepimpinan yang soleh dan soleha. Kononnya mereka ini pemimpin yang integriti, berlandaskan kerujukan tidak ada di kalangan kepimpinan mereka yang menjadi kluster mahkamah. Tapi hakikat realiti, depan rakyat pijak semut tidak meninggal dunia. Di belakang rakyat pijak gajah, gajah pun mati, saudara. Itu cerita dia, tuan-tuan. Okey. Ada persoalan? Mak Yi, macam mana boleh yakin dengan DAP? SB, cuba hang ulas sikit pelik aku dengan hang ni. Okey, soal DAP ni mudah je, tuan-tuan. Dia bergantung kepada acuan yang kita buat. Kalau acuan kita hari ini nak menjadikan DAP tu rasis, chauvinis, anti-Melayu, anti-Islam, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau kita bina acuan yang DAP itu mesra kepada kita, DAP itu mengikut dasar kita, acuan dasar kan, yang sepadan dengan undang-undang tertinggi negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kita nak DAP itu menghormati negara kita sebagai negara hukum, dia akan jadi macam tu. Maknanya DAP dia rasis dan chauvinis sebelum ni sebab acuan bersatu itu sendiri yang menjadikan DAP itu rasis. Mereka buat begitu kerana nak mendapatkan keuntungan politik. Sama juga PAS. Acuan PAS itu yang memanja-manjai DAP dengan menggelarkan pemimpin DAP dengan berbagai-bagai gelaran yang cukup Islamik dan juga menggunakan hujah-hujah. Contohnya, haram Melayu sokong UMNO sampai kiamat. Bukan silap-silap. Wajib Melayu sokong DAP, haram Melayu sokong UMNO sampai kiamat. Antara hujah atau fatwa yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, Tuan Guru Haji Hadi, ketika mereka bersama DAP, yang menyebabkan DAP itu besar kepala dan menjadi sedemikian rupa. Berbeza dengan kita. Acuan kita, acuan yang tidak menindas. Acuan kita, acuan kedamaian. Acuan kita, acuan perpaduan. Jadi saudara, kan, kita juga harus tahu, bila kita membina acuan yang baru untuk DAP, tentu ada segelintir kepimpinan DAP itu yang tidak akan bersetuju. Daripada risikan yang saya dapat daripada rakan-rakan saya dari DAP, mereka menjelaskan kepada saya, ISMI dalam DAP ada dua kelompok. Satu kelompok yang kami gelar sebagai pemimpin yang bersekolah. Satu kelompok yang kami gelar sebagai pemimpin yang tidak bersekolah. Kelompok pemimpin yang dianggap bersekolah, kelompok yang tidak bermulut jahat, yang boleh menerima perubahan dan mengikut acuan perpaduan yang dibina kita. Dan sekelompok kecil lagi ni, dia tidak boleh menerima acuan tersebut. Jadi mereka tetap akan bermulut jahat. Tapi jangan layan, buat tak tahu je. Yang penting SUA dia dianggap pemimpin yang bersekolah. SUA ni maksudnya yang terbesar yang DAP, SUA. Dia tak pakai presiden. Contoh ada. Jadi janganlah kita menghukum UMNO tanpa memberi masa kepada UMNO untuk membuktikan bahawa UMNO mempunyai keupayaan untuk menjadikan DAP itu lebih baik. Dan janganlah menghukum UMNO atas kegagalan acuan PAS dan acuan bersatu ketika mereka bersama dengan DAP. Ini cerita dia, saudara. Jadi mudah saja. Kita tak boleh nak kata apa dah. Sebab orang Cina hari ini mempercayai DAP berbanding MCA dan Parti Gerakan. Betul. Kita tak boleh halang masyarakat Cina menyokong DAP. Tapi kita boleh membina acuan yang lebih baik kepada DAP. Itu cerita dia, saudara. Jelas. Adakah saudara kedengaran yang DAP nak ISEP lagi? Nak Rome Statute? Nakkan kesamarataan?
nak menghapuskan hak istimewa orang Melayu asli, anak Sabah dan Sarawak. Ada tuan-tuan kedengaran lagi. Tidak kedengaran lagi. Kenapa? Acuan kita menyebabkan DAP tidak menyentuh perkara-perkara tersebut. Sebab kita meletakkan syarat yang cukup ketat. Yang pertama, jangan menyentuh soal agama Islam. Yang kedua, jangan menyentuh tentang kedaulatan raja-raja Melayu. Yang ketiga, jangan menyentuh hak istimewa kita. Yang keempat, bahasa dan sebagainya. Makna syarat-syarat ketat merupakan disebut sebagai acuan. Itulah acuan. Berbeza dengan acuan PAS dan Bersatu ketika mereka bersama DAP. Mereka tidak meletakkan syarat DAP sekian-sekian. Tak ada. Kita letakkan syarat merupakan acuan. Selagi mereka tidak melanggar acuan-acuan atau syarat-syarat yang kita letakkan, selagi itulah kita boleh meneruskan jalinan kerjasama dalam kerajaan perpaduan ini. Tapi jika ada usaha-usaha ke arah menyentuh perkara-perkara tersebut, bermakna tak perlu tunggu Perikatan Nasional yang menentang. Kita dulu yang akan menentang DAP. Dan saya ada keyakinan yang tinggi bahawa kepimpinan DAP versi baru ini akan menghormati acuan yang kita bina. Sebab apa? Kalau mereka tidak menghormati acuan yang kita bina, tentu masyarakat Cina akan marah kepada mereka. Sebab masyarakat Cina hari ini pun berada dalam tekanan yang teruk. Malah ramai kawan-kawan Cina saya tidak berapa happy ketika menyambut tahun baru Cina, kerana keuntungan mereka berkurangan, malah menanggung rugi yang banyak. Kerana perniagaan mereka jatuh begitu teruk disebabkan ketidakstabilan kerajaan, perebutan kuasa dan ketidakadilan ketika pentadbiran kerajaan-kerajaan yang sebelum ni. Okey tuan, dah sampai dah sesi untuk kita bersoal jawab. Okey. Rama Ramli Ali UMNO pun tak percaya dengan MC dan MSC. Okey, soal MC. Kenapa kita tak melihat MCA itu sebagai parti yang resis dan chauvinis? Dan kan kalau kita mencernakan tentang MCA ini, adakah ada orang Melayu dalam MCA? Tak ada seorang Melayu pun dalam MCA. Tapi kenapa kita tidak beranggapan MCA itu resis dan chauvinis? Sebab acuan yang kita buat tu menjadikan MCA sedemikian rupa. Betul? Sama juga dengan DAP. Dan DAP ada Melayu dah. Ada juga pemimpin Melayu, penyokong Melayu dalam DAP. Tapi kenapa sebelum ni kita nampak DAP ni resis, chauvinis? Sebab acuan yang kita bina juga. Kan? Dulu pun kita UMNO pun menggunakan acuan DAP resis, chauvinis sekian lama. Betul? Mahathir lah yang paling hebat menggunakan acuan tersebut. Kenapa Mahathir buat begitu? Sebab dia nak meraih keuntungan undi rakyat kepada UMNO Barisan Nasional pada waktu itu. Tapi formula tersebut tidak lagi menambah undi kita. Bermakna orang Melayu sendiri dah tak berminat dan tak lagi terpengaruh dengan acuan yang kita bawa selama ini. Bermakna kita mesti berubah. Dan perubahan yang kita buat bila ke arah yang lebih baik. Contoh dulu, gerakan dengan orang Melayu ni tak boleh ngam langsung. Gerakan ni dia kuat di Pulau Pinang. Banyak tragedi-tragedi yang malas saya nak cerita kat sini, yang berlaku ketika zaman kebangkitan gerakan di Pulau Pinang dulu. Sehingga tercetus tragedi berdarah pun berpunca daripada kumpulan-kumpulan tersebut. Tapi kita ambil langkah yang hampir sama seperti hari ini, menubuhkan kerajaan perpaduan, membawa gerakan menyertai kerajaan perpaduan, seterusnya menjadikan gerakan sebagai komponen Barisan Nasional. Dan kita berjaya mengubah gerakan. Kita boleh mengubah cara gerakan kerana apa? Kerana acuan dan syarat-syarat yang kita tetapkan. Sama juga hari ini. Jadi berilah masa kepada UMNO.
Janganlah emosi menguasai minda kita sehingga kita sembrono tanpa mikirkan kesan dan implikasi kepada kehidupan rakyat. Dan sebenarnya soal pertama dalam diri saya tentang poket rakyat. Wang bukan segala-galanya, saudara, tapi segala-galanya memerlukan wang. Malah hari ini kita nak kena mikirkan bagaimana nak bagi poket rakyat tu berduit. Rakyat dah terseksa teruk akibat perebutan kuasa. Rakyat dah terjejas teruk disebabkan kegilaan Mahathir Mahayadin. Makna kesihatan poket rakyat begitu parah. Hutang rakyat bertambah. Dengan kenaikan harga barang keperluan asas tinggi disebabkan ketidakstabilan politik sekian lama. Jadi lama-kelamaan boleh menyebabkan penderitaan yang parah kepada rakyat. Jadi kita nak hari ini poket rakyat tu berisi. Kita nak pulihkan kesihatan ekonomi keluarga rakyat. Kita nak rakyat ada masa untuk bertenang. Kepala rakyat tak pening sangat memikirkan tentang soal makan, soal pekerjaan, soal persekolahan anak-anak, soal minyak motor, minyak kereta, soal nak membayar hutang dan sebagainya. Dan kita juga tahu ketika zaman Mahidin Amail, yang mana Bank Negara menaikkan overnight policy rate ataupun OPR begitu tinggi. Contohnya saya ada pinjaman perumahan. Dulu bayar 1.7 lebih. Sekarang saya kena bayar dekat-dekat 2,000. Kesan daripada kenaikan OPR tersebut. Bermakna ia menjadi beban yang cukup berat kepada diri saya sebenarnya. Tetapi tidak mengapa. Saya percaya kerajaan perpaduan ini ada keupayaan dan ada kemampuan untuk meringankan beban rakyat. Itu yang penting, tuan-tuan. Kita nak anak-anak kita dapat makanan yang baik. Makanan yang mempunyai zat yang tinggi. Supaya kesihatan anak-anak kita terjamin. Dan pertumbuhan besar anak-anak kita ni mengikut sains. Kan kita nak berpolitik, nak sembrono, nak pecah belahkan kaum, nak melagakan antara satu sama lain sampai anak rakyat kelaparan. Itu cerita dia. Bang, komen sikit pasal Salahuddin Ayub backup pemimpin UMNO selepas dibantai Ramasamy. Okey, Ramasamy ni dia dalam DAP ada kelompok. Tu kelompok pemimpin tak sekolah macam Ramasamy semua ni. Jadi kelompok ni pun sebenarnya tidak disukai oleh ahli-ahli DAP sendiri. Sebab mulut jahat ni menyebabkan terjejasnya kehidupan masyarakat Cina di bawah. Kadang-kadang kerana mulut 2-3 orang pemimpin DAP menyebabkan kedai-kedai Cina pun orang tak mau masuk sebelum ni. Dia orang Cina marah sebenarnya kat puak-puak ni. Tapi kumpulan generasi baru ni, kumpulan Anthony Locke, ni kumpulan generasi baru. Kumpulan ni dia lebih mesra kepada Melayu, mesra kepada bahasa Melayu. Dan kalau kita tengok percakapan mereka, dan bahasa yang digunakan mereka lebih tersusun, tidak lagi terbulu-bulu seperti dulu. Okey, tuan-tuan. Cik Azlan Lan, orang muda tolak UMNO Hasmi. Itu soal orang muda, kan? Bagi saya, walaupun ada orang kata orang muda tolak UMNO, mungkin di peti undi pilihan raya ke-15. Tapi untuk yang akan datang, saya yakin kita mampu mengembalikan sokongan orang muda itu kepada UMNO. Bagaimana nak menarik orang muda menyokong UMNO? Dia sebut orang muda keseluruhan Melayu, Cina, India, asli Sabah, Sarawak. Boleh sebut sebagai orang muda. Bagaimana? Caranya mudah saja, tuan-tuan. Kerajaan kena memulihkan kesihatan ekonomi negara. Kerajaan kena menghapuskan korupsi.
kronisme dan juga nepotisme. Nah, kerajaan kena mewujudkan peluang yang sama adil tanpa melihat orang ni siapa. Mana wujudkan tu persaingan yang bebas, kan? Tak ada lagi cum-cum mulut, kan? Nak dapatkan surat wahyu daripada mana-mana orang politikus untuk mendapatkan apa-apa tender daripada mana-mana jabatan kerajaan. Supaya aliran kekayaan negara tu mengalir secara adil kepada rakyat dan menghapuskan kesenjangan pendapatan antara kaum. Kita nakkan pendapatan kaum Melayu, kaum Cina, India, asli, Sabah, Sarawak ni dekat. Supaya tak wujud krisis sosial. Perkara menyebabkan wujud krisis sosial, wujud resi, cawini dan sebagainya sebabkan jurang pendapatan. Kan? Contoh anak muda ni, Melayu ni, dia pakai Beza. Anak muda Cina ni, dia pakai apa tu, kereta Mercedes-Benz. Jurang sosial tu. Jadi bagaimana kita nak menghapuskan kesenjangan jurang sosial ni? Mudah saja. Peluang yang sama adil kepada orang Melayu, orang Cina, orang India, asli, Sabah dan Sarawak. Itu lebih baik. Kan? Dan untuk kita mengislahkan perkara ni, tentulah kita akan menghadapi tentangan yang cukup hebat. Kumpulan seperti Mahathir, Muhyiddin, Haji Hadi yang tidak mau berubah dan mau mengekalkan dasar yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kan? Sebab tu tuan tengok parti Permit dia menghalalkan cara. Bagi saya mereka ni macam Machiavellian juga. Matlamat menghalalkan cara. Kan? Direct nego tu sepatutnya tak boleh buat. Sebab apa? Okey, saya soal sikit. Projek direct nego ni akan menyebabkan kenaikan harga yang melampaui hadnya. Sebab apa? Direct nego tentu akan wujud broker. Dan broker ni berfungsi sebagai penyambung antara kumpulan peniaga dengan kumpulan kroni politikus. Politikus ni ada kroni kan? Kumpulan kroni politikus ni menjadikan broker sebagai lidah mereka untuk mencari kumpulan peniaga yang sanggup mengikut kehendak politikus tersebut. Sebab tu kadang-kadang projek tu nilainya sepatutnya boleh dibuat RM1 bilion. Kadang-kadang boleh meningkat sampai 5 bilion. Sebab apa? Sebab nak memenuhi kehendak dan nafsu politikus ni. Dan kebiasaan politikus ni akan menggunakan alasan untuk mendapatkan donation bagi partai mereka. Kan? Tapi kita tak tahulah berapa banyak yang mereka bagi pada parti, berapa banyak yang masuk dalam poket kita sendiri. Kan? Sebab kalau duit berlonggok depan mata kita, menyebabkan kita manusia itu tidak ketahuan. Kan? Kalau duit banyak atas meja kita berlambak-lambak, kita pun tak ketahuan. Kan? Betul. Sebab duit ni tuan faham lah, ada kembang dengan siapa tuan. Okey tuan. Itu jawapan tuan. Jadi clear? Clear. Sabarlah tuan. Saya sekarang ni seronok lah bila kerajaan hapuskan KKM tu. Bila kerajaan hapuskan nego ni, saya happy lah. Sebab apa? Kalau tidak, kekayaan negara tu orang tu dari dulu sampai hari ni orang yang sama. Yang berbeza cuma syarikat. Duk tukar syarikat, tapi belakang dia orang yang sama. Itulah kronisme. Itulah korupsi. Kan? Habis tender ni, buka tender baru, dapat kat orang yang sama tapi syarikat nama lain. Dulu nama syarikatnya Ismi. Lepas tukar nama pula syarikat Hasan, tapi orang yang sama juga. Faham tak? Jadi dia lah duk pegang tender tu berpuluh-puluh tahun. Nama syarikat macam-macam lah. Usin, Hasan, Langit, Bumi, tapi orang yang sama. Kenapa orang yang sama boleh menguasai tender tu berpuluhan tahun?
Dia kan setiap tender ada tarikh tamatnya. Contohnya 3 tahun. Tamat 3 tahun akan dibuka tender baru. Kan? Kalau buka tender baru pun dapat pada orang sama juga tapi nama syarikatnya lain. Itu yang amalan yang kita nak hapuskan. Kalau asyik orang yang tu je, kan, 3 tahun, lepas 3 tahun dia, lepas 3 tahun dia, lepas 3 tahun dia, lepas 3 tahun kerja emergency dia buat, semua kerja dia buat, makna kekayaan negara tu tak berkembang. Dia mungkin terlalu kaya, tapi yang di bawahnya tu rakyat jelata atau peniaga-peniaga lain terlalu miskin. Clear? Zaman Mahathir benda ni popular, betul? Zaman Mahathir pun dia amalkan perkara yang sama. Dan amalan-amalan nego ni kadang-kadang tender-tender diberi kepada orang yang mungkin ada cinta kita ke, kan, saudara mara kita ke, walaupun syarikat tu mungkin dah tak layak, tak ada kemampuan, kita panggil syarikat RM2, dia dapat juga tender tu. Sebab apa? Sebab ada hapuan di sebalik tender tersebut. Clear. Dan bab-bab tender ni saya faham lah. Saya memang mengaji tentang corporate management, pengurusan korporat. Jadi kita tahu benda ni. Sebab tu kau tengok, negara ni, GDP meningkat. GDP meningkat. Kekayaan negara bertambah. Tapi rakyatnya miskin. Nak beli kereta harga RM5,000 pun berhutang sana sini. Jadi kemana kekayaan negara tu pergi? Dia pergi kepada beberapa orang saja. Dan mereka hanya akan menggonggong duit negara tu. Lepas dia. Dan perkara ini menyebabkan wujud jurang. Ada tuan tanah, ada kuli tanah. Faham ke tak? Benda-benda ni kita nak hapuskan. Clear? YDY kena buat pembersihan. Dalam UMNO ni pembersihan tu akan berlaku dengan sendirinya. Dan nampak dah, pemimpin-pemimpin yang dah mula mewayan. Dan seeloknya mereka pergilah menyertai Perikatan Nasional. Mungkin mereka lebih bahagia di sana. Tapi sebelum mereka menyertai Perikatan Nasional, mereka kena fikir dulu. Dalam Perikatan Nasional, politik dalamannya pun cukup hebat. Membunuh antara satu sama lain, perebutan jawatan dan sebagainya. Jangan fikir kalau kita ni pergi menyertai parti bunga atau parti PAS, kita akan dilayan semesra ketika kita berada sebagai pemimpin dalam UMNO. Mereka kalau nak terima kita kerana pengaruh kita, kekuatan politik kita. Mereka bukan terima kita atas nama keikhlasan. Mereka bukan nak menjadikan kita sahabat. Mereka sekadar buat kita kawan. Dan mereka bila-bila masa boleh makan kawan. Okey tuan. Dewata Raya teringat hang boh paku apa nuan sama ni kau-kau sekarang ni jilat relax je. Tak apa, kami faham. Soal politik ni mudah saja. Dulu Anwar Ibrahim adalah musuh kepada saya. Musuh politik kepada Barisan Nasional, UMNO, MC, MIC. Tapi hari ini musuh menjadi pelengkap kepada perjuangan kita di bawah kerajaan perpaduan. Dan buat kata satu falsafah hebat. Kadang-kala memaafkan musuh itu lebih mudah dari memaafkan pengkhianat yang bernama bersatu. Kita dah pernah bersama dengan Bersatu dan PAS, tapi kita dikhianati. Lukanya masih berdarah, parut pun tak nampak lagi. Jadi janganlah kita terperangkap dengan hujah-hujah yang mereka buat. Kononnya UMNO kena bersama dengan Perikatan Nasional atas nama bangsa.
Sebenarnya mereka hanya menjual nama bangsa untuk menghalalkan matlamat mereka saja. Dan kita pernah bersama mereka atas nama bangsa. Kita sanggup mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri atas nama bangsa, saudara. Tapi mereka khianati kita. Mereka lagakan kita, menganiaya kepada kita. Dan mereka menggunakan politik bangsa untuk menyingkirkan kita. Dan hari ini mereka masih memainkan naratif politik yang sama, bangsa, kan? Menghina UMNO. Cukup. Seumpama kita ni orang UMNO bukan Melayu. Dan kita tanya kepada Bersatu dan PAS, tak cukup Melayukah kami lagi? Nak kami tunjukkan kemelayuan yang bagaimana lagi? Orang-orang kamu memaksa kami bersama kamu atas nama bangsa. Kami dah bersama kamu dulu atas nama bangsa. Tapi kamu mengkhianati kami. Sumpah kami tak sebangsa dengan kamu. Kamu buat pada kami. Pemimpin kami satu persatu dianiaya. Malah kamu mencampuri urusan pentadbiran UMNO. Dan kamu menentukan siapa yang perlu diangkat, siapa yang perlu dijatuhkan, siapa yang perlu dakwa, siapa yang perlu dipenjara. Mana kamu tak jujur dalam perjuangan ni. Kan? Mungkin kamu boleh menipu pengikut kamu atas nama bangsa. Tapi lama kelamaan, tuan-tuan, kepalsuan yang kamu tunjukkan hari ini akan terbongkar satu persatu. Dan nescaya, saya yakin kursi-kursi parlimen kawasan Melayu yang kita kalah kepada Perikatan Nasional akan kembali kepada kita di pilihan raya yang ke-16. Proses untuk membawa kesedaran ini bukanlah 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Dia memerlukan masa yang panjang. Dan kita yakin tempoh laluan penggal ke-15 ni kita akan berjaya mengembalikan sokongan orang-orang Melayu kepada UMNO sepenuhnya. Dan hari ini bukanlah bermakna bila saya cakap macam ni, kita tak ada sokongan orang Melayu. Kita masih ada 33% sokongan orang Melayu. Alhamdulillah. Kan? Jadi saya tengok ni ramai komen Perikatan Nasional ni banyak kan duk menjual perjuangan bangsa. Dan beranggapan UMNO ni mengkhianati bangsa dan sebagainya. Cukuplah bawa naratif politik macam tu. Saya ulang kita dah pernah bersama Muhyiddin atas nama bangsa. Kita menerima dan mengangkat Muhyiddin atas nama bangsa. Ketika berlaku pilihan raya negeri Sabah, kita sanggup BN plus PN atas nama bangsa. Bangsa Melayu. Tapi adakah mereka bersatu melayani kita seperti kita sebangsa dengan mereka? Jangan kita tidak mengkhianati mereka. Yang didakwa puluhan pertuduhan pun sanggup menurunkan SD menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri atas nama bangsa. Kita pernah minta kepada Muhyiddin tutup buku lama, buka buku baru, utamakan perjuangan bangsa pada waktu itu. Tapi tuan-tuan, di bibir Muhyiddin kononnya bawa perjuangan bangsa, tapi di hatinya hitam, tuan-tuan. Sifatnya tidak berperi kemanusiaan, tidak ada ihsan kepada pesaingnya. Berbeza hari ini, ada kita melayani Muhyiddin atau mana-mana kepimpinan Perikatan Nasional dengan menggunakan KDN, menggunakan SPRM. Adakah mana pemimpin Perikatan Nasional yang rumah mereka diserbu pihak polis, pihak SPRM, atau mana-mana organisasi di bawah Kementerian Dalam Negeri? Tak ada. Siapa Menteri KDN? Sapudin Nasution. Siapa Timbalan Menteri KDN? Tok Samsul Nasarah, betul.
Adakah hari ini mereka menggunakan KDN untuk menekan Perikatan Nasional? Ada. Adakah mana-mana cyber trooper, cyber, bloggers Perikatan Nasional yang diheret ke mahkamah kerana menentang kami? Ada? Tak ada. Berbeza dengan kamu dulu. Ketika Mahidin sebagai Menteri KDN, dia jelas menggunakan KDN menekan orang-orang seperti saya. 13 kali kena tahan. Rumah diserbu 2 kali. Keluar larangan untuk berucap di perhimpunan awam. Itu tekanan yang KDN di bawah Muhyiddin beri kepada saya. Tapi ada rakan-rakan saya lebih dahsyat lagi, contoh Lokman Adam. Berulang alik naik mahkamah kerana apa? Kerana Muhyiddin dan Mahathir. Kan? Seterusnya Mae pun menekan dia. Dia pun turun naik mahkamah. Kes Mae tu, nampak? Adakah hari ini kita berbuat perkara yang sama? Tak ada kan? Tak perlu cyber troopers, bloggers, cyber Perikatan Nasional hidup dalam kebimbangan. Dulu saya lepas buat live, mesti isteri saya beritahu kat saya, risaulah kak. Esok pukul 9 pagi orang ketuk pintu dah. Berbiji-biji kereta bersusun depan rumah ni. Mau kelang gari saya lah. Sekejap Bukit Aman, sekejap Putrajaya, sekejap Kota Baru, sekejap Kelang Utara, Wangsa Maju, Seri Manjung, macam-macam report atas nama saya, nampak? Nampak tak? Tapi adakah berlaku benda yang sama? Adakah mana-mana kepimpinan Perikatan Nasional yang tua atau muda didakwa tanpa disiasat? Ada. Ada tuan-tuan tengok rumah Mahidin Yassin diserbu oleh KDN? Ada? Tak ada. Mana hari ini kita nampak dengan jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengembalikan Malaysia sebagai negara hukum yang sebenar. Bila disebut Malaysia negara hukum yang sebenar, bermaksud ketelusan dalam soal siasatan. Walaupun kes 92.5 bilion sangatlah besar, ditambah lagi dengan Pandora Paper yang cukup besar, melibatkan ratusan bilion wang negara, tapi dia tak pun mengambil tindakan sembrono. Semua tindakan dilakukan secara berhati-hati dan berhikmah, supaya masyarakat menilai sendiri bahawa kerajaan yang ada hari ini berbeza daripada kerajaan Mahathir, Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Itu yang penting. Okey tuan, saya ingat cukup untuk malam ni. Kita akan sambung esok. Apa ni? Muhammad Harmi. Okey, saya buang dulu tuan. Teruskan perjuangan tuan. Beri sokongan kepada kerajaan perpaduan. Mengulangi sejarah nenek moyang kita yang memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan almarhum Tun Razak. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.